kita akan belajar radian. Okay, cikgu teruskan je. Iaitu tajuk yang pertama kita akan belajar ialah radian. Kita sebelum ni biasa kita dengar kalau sudut untuk masam bulatan dekat sini, sudut biasanya kita dengar dalam degree ataupun darjah. Tapi kali ini kita nak belajar pula sudut dalam radian. Radian ataupun ringkasnya ditulis sebagai RAD. Radian diringkaskan sebagai RAD sahaja. Okey, jadi radian ini satu radian. Okey, satu radian. Masa bila dia dapat sudut yang satu radian? Okey, dekat sini, apabila jejarinya dekat sini, katalah jejarinya itu sebagai R. OB ialah R. Kemudian OA pun R juga. Dan panjang lengkok antara A ke B ini pun R juga. Semuanya R. Jadi, sudut yang dirangkum oleh AOB dekat sini ialah satu radian. Masa itulah sudutnya satu radian. Okey, dalam satu bulatan ialah sudutnya satu bulatan ialah 360 darjah. Kalau satu bulatan ni, satu pusingan ni. Okey, 360 darjah. Itu awak dah biasa dah pernah jumpa dah sebelum ni. Okey, dan 360 darjah adalah bersamaan dengan 2 pi radian. Jadi kalau pi sahaja, pi radian, bermaksud 360 darjah ini dia bahagikan kepada 2. Dia akan jadi 180 darjah. Jadi ini kalau 180 darjah bersamaan dengan pi, maka kalau 1 darjah, ia adalah bersamaan dengan pi. Ini 180 bawa pindah ke sebelah sini, dia akan jadi pi bahagi dengan 180. Jadi 1 darjah adalah bersamaan dengan pi per 180 dalam radian. Okey, dan kalau satu radian pula, saya terbalik saya tulis kat sini, satu radian pula adalah bersamaan dengan 180 ini ada di sini dan pi-nya pula bawa ke sini. Okey. Jadi di sini ialah satu radian adalah bersamaan dengan 180 darjah bahagi dengan pi. Okey, jadi kalau kita nak tahu, biasanya kalau pi dekat sini apa dia pi? Pi adalah bersamaan dengan dalam soalan biasanya diberi sama ada 22/7 ataupun 3.142. Jadi kalau kita nak tahu bahawa satu radian ini bersamaan dengan berapa darjah? Ini satu radian adalah sama dengan 180. Oh, nampak tak? Okey, sini. 180 kita bahagikan dengan pi. Katalah pi ini saya ambil 3.142. Jadi satu radian adalah bersamaan dengan lebih kurang 57.29. 57.29 darjah. Itulah dia nilai satu radian sebenarnya. Jadi dalam hal ini yang penting dekat sini ialah yang penting dekat sini ialah dua benda ini. Okey, bila dia kata kita nak tukarkan satu darjah, nak tukarkan darjah kepada radian dan satu lagi kita nak tukarkan radian kepada darjah. Yang ini. Dua benda yang saya kotakkan ni sangat penting lah. Sebab ada kalanya kita perlu tukarkan sudut yang diberi itu kepada darjah dan ada kalanya perlu tukar kepada radian. Tengok pada kehendak soalan. Okey, kita tengok ya contoh dekat sini. Okey, katalah diberi, yang ini soalan nombor 2 dengan nombor 3 yang dekat sini ialah diberi dalam darjah. Kita nak tukar dia ke dalam radian. Diberi dalam degree, tukar radian. Yang sebelah sini, diberi radian, kita nak tukar kepada degree. Okey, jadi kalau diberi 60 darjah. Okey, kalau 1 darjah bersamaan dengan pi per 180. Jadi senang nak ingatnya, kalau daripada darjah atau degree, nak tukar kepada radian, bila sebut saja nak tukar kepada radian, jadi pi itu berada di atas. Jadi bermaksud kalau 60 darjah, jadi 60 darjah ini darab dengan pi itu yang berada di atas. Tengok sini. Kalau 1 darjah bersamaan dengan pi per 180 darjah, radian. Ni radian. Okey, kalau 1 darjah. Kalau 60 darjah, 60, maka kita darabkan saja 60 darab dengan pi per 180 macam ni. Kemudian kita boleh sahaja nak bergantung kepada soalan. Dia nak dalam sebutan pi ke? Kalau dia nak dalam sebutan pi, bermaksud jawapan yang kita beri dekat sini, ini dapatlah, ini 60 kali 1, 60 darab dengan 3 kan? Jadi ia adalah bersamaan dengan pi per 3 radian. Dari darjah nak tukar kepada radian.
Okey, kalau dia nak dalam perpuluhan, dia tak nak dalam sebutan pi, bermaksud pi ini awak gantikanlah mengikut arahan soalan. Sama ada dia nak pi-nya dalam 22/7 ataupun 3.142. Jadi kalau dia nak dalam 3.142, kita gantikan saja dekat sini 3.142 bahagi dengan 3. Jadi jawapannya boleh juga ditulis sebagai 1.047. Sama, boleh juga 1.047 radian. Tapi mesti kepada 4 angka bererti. Jawapan kita mesti 4 angka bererti. Sama ada bentuk ini atau bentuk ini bergantung kepada arahan soalan. Kalau dia tak sebut apa-apa, bermaksud boleh pilihlah mana-mana sama ada ini ataupun ini. Okey, sekarang kita nak tukar. 90 darjah, nak tukar dia kepada radian. Okey, jadi kalau 90 dari darjah atau degree nak tukar kepada radian, ingat pi di atas. Pi di atas. Jadi dekat sini lagi sekali permudahkan, dapatlah 2. Jadi bersamaan dengan pi per 2 radian. Ini dari degree tukar kepada radian. Begitulah juga kalau 120 darjah. Ini cikgu buat laju sajalah sebab senang saja. Jadi bila nak tukar 120 darjah, saya terus darab kat sini darab dengan pi bahagi dengan 180 darjah. Okey, boleh saja tekan kalkulator. 120 bahagi dengan 180. Okey, nak tukar pecahan bermaksud 2/3. Jadi dekat sini kita boleh tulis dia sebagai 2/3 pi. Nak tukar perpuluhan pun boleh. Gantikan pi-nya ini dengan sama ada 20/7 atau 3.142. Okey, 135. Darab dan dia nak tukar kepada radian, darab. Mesti pi berada di atas. Macam tu. Jadi 135 bahagi dengan 180. Okey, 0.75 ataupun 3/4 pi. Okey, kalau 3/4 pi itu nak tukar kepada bentuk perpuluhan boleh. Jadi 3 darabkan dengan 3.142. Saya darabkan 3, darabkan ni pi ni dengan ini. Kemudian bahagi dengan 4. Jadi dapatlah 2.3565. Saya ambil semua sekali sebab dia pendek saja. Kalau panjang baru kita ambil 4 angka bererti. Okey. Sekarang pergi kepada yang ketiga. Daripada radian nak tukar dia kepada degree. Ini semua dalam radian. Okey. Dari radian nak tukar kepada degree. Dekat sini 1.65 radian. Nak tukar kepada darjah atau degree. Jadi bila nak tukar kepada darjah, jadi darjah tu berada di atas. Bermaksud 180 itu yang berada di atas. Pi-nya berada di bawah. Jadi dia terbalik dengan ini. Kalau nak tukar kepada radian, pi itu berada di atas. Kalau nak tukar pada darjah atau degree, darjah tu yang berada di atas. Ingat macam tu sajalah. Jadi kita tekan sajalah kalkulator dekat sini. 1.65 darab dengan 1.65 darab dengan 180. Okey, bahagi dengan 3.142. Okey, jadi sudutnya ialah 94.53 darjah. Ambil kepada 4 angka bererti. Okey. Kalau misalnya awak nak beri dia jawapannya ke dalam darjah dan minit pun boleh juga. Okey, kalau darjah dan minit, jadi jawapannya tekan saja dekat sini, ada darjah kat sini, tekan lagi sekali, dia akan jadi 94 darjah. Tengok dekat sini, nampak ke tu dalam kalkulator saya ni? Boleh? Nampak. Nampak. Okey. Dekat sini 31 darjah. Lepas tu kita tengok nombor selepasnya di belakangnya. Kalau nombor dekat belakangnya ini 30 darjah dan ke atas, kita kena tambah sini satu. Jadi ni sekarang belakangnya ini 32. Jadi kita kena tambah satu dekat sini, dia menjadi 32 minit. Macam tu. Tengok di belakangnya ini, selepas ni 94 darjah 31 darjah, seperti 94 darjah 31 minit. Tengok nombor di belakangnya. Kalau 30 dan ke atas, tambah sini satu. Okey, sekarang 272. Nak tukar dia kepada darjah. Darjah 2.72 darab darjah tu di atas. 180 darjah bahagi pi. Okey, jadi bersamaan dengan 2.72 darab 180 bahagi pi. Dekat dalam kalkulator kita ni ada juga pi tau. Tekan shift, tekan pi. Macam tu ada kat sini. Okey, sama dengan. Boleh juga. Jadi dapat 157.56 darjah.
Nak tukar dia kepada darjah dan minit, tekan balik semula darjah minit ini. Okey, dapat. Bersamaan dengan 157 darjah. Tengok sini 33. Tengok lagi belakangnya 48. 48 adalah lebih pada 30, maka tambah sini 1. Jadi 34 minit. Okey, dan yang ketiga. 4/5 pi radian. Nak tukar kepada darjah. Okey, jadi kalau yang macam ni. 4/5 pi. Pi tadi adalah bersamaan dengan 180 darjah. Boleh saja terus kita gantikan dekat sini. Pi-nya sebagai, sebenarnya boleh darab macam ni, nanti dia habis juga lah. Kita buat macam ni lah, sama macam ni. Dia kan keliru pula. 4/5 pi darab dengan nak tukar dia kepada degree, maksudnya degree di atas 180 per pi. Jadi kat sini atas dengan bawah ni ada pi, boleh permudahkan. Jadi tinggallah dia 4/5 darab 180. 4 bagi 5, okey, darab 180. Dapat 144 darjah. Samalah dekat sini. Okey, yang terakhir 5/6. Dia boleh je senang cikgu tunjuklah ya. 5/6 pi. Pi adalah bersamaan dengan 180 darjah. Boleh je terus gantikan. 180 darjah pun boleh juga. Okey, jadi 5 darab dengan 180 bahagi dengan 6. 150. Okey, jadi tepatan 150 darjah. Okey, jadi konsep yang ini kena tahu dululah sebab nanti masa nak jawab soalan, dia ada kalanya perlu tukar. Bergantung kepada rumus. Ada kala rumus memerlukan dalam radian, ada kalanya rumus memerlukan dalam darjah. Dia punya formula dia. Jadi penukaran ini ingat kalau tukar pada radian, pi di atas. Kalau nak tukar kepada degree, degree di atas. Pergi kepada yang kedua, iaitu panjang lengkok bulatan. Okey. Panjang lengkok tu yang mana yang ni? Arc length of a circle yang ini. Okey. Jadi dekat sini panjang lengkok ini. Cari panjang lengkok. Ini ceritanya nak cari panjang lengkok sahaja. Jadi panjang lengkok ini formulanya, rumus dia punya simbolnya ialah S. S. Jadi nak cari berapakah ukuran untuk suatu panjang lengkok, dia ada formula. Formulanya ialah S sama dengan R theta. S sama dengan R theta. Dan theta di sini, theta-nya dekat sini mesti dalam radian. Jadi kita nak guna radian. Selalunya kalau dulu-dulu kita boleh juga kira panjang lengkok ni kan, sebab masa tingkatan berapa awak belajar pasal bulatan, tingkatan 3, 2. Awak ada juga cari panjang lengkok ini. Ya, menggunakan panjang lengkok ialah 2 pi r kan, 2 pi r. Boleh juga 2 pi r. Yang penting kita tahu sudutnya semua kan. Okey. Tapi dekat sini kita bila dah naik ke tingkatan 5, dia perkenalkan satu lagi formula yang baru iaitu S sama dengan R theta ataupun S sama dengan J theta. J je cari. Boleh juga sama. Okey, contohnya sekarang dekat sini soalan yang pertama, cari panjang lengkok PQ. Ini panjang lengkok ni, yang ni lah S ni. Maka S adalah sama dengan R theta. Kalau tulis macam ni tak ada markah lagi lah. Kecuali kita dah masukkan nilainya. Jadi S adalah sama dengan, R-nya dah diberi 10 dan theta-nya, pertama sekali kita tengok, theta mesti dalam radian. Jadi dekat sini theta-nya, tengok sudutnya dekat sini. Dah memang dalam radian dah, 2.1 radian. Jadi tak perlu tukar. Tak perlu tukar dia kepada degree. Jadi ambil saja theta-nya itu sebagai 2.1 dan dia mesti dalam radian. So darabkan dekat sini, maka kita dapatlah panjang lengkoknya ialah 21. Okey, tak tulis unit tak ada masalah. Kan kalau tulis unit pula tertulis meter pula dah salah pula. Jadi better lah. Kalau maths, add maths tak perlu tuliskan unitnya. Okey, kemudian di soalan yang kedua ini, nak cari panjang lengkok PQ. Okey, S sama dengan R theta. Okey, iaitu R-nya dah diberi 6 dan theta-nya diberi 72. Jangan pula awak darabkan 6 darab 72. Kalau dapat jawapannya besar 432. Panjang lengkoknya ni. Jadi theta dekat sini mesti wajib dalam radian. Jadi kita tukar. Jadi ingat balik semula yang kita dah belajar tadi. Kalau daripada darjah nak tukar kepada radian ialah kita perlu dari darjah tukar kepada radian. Apa yang berada di atas? Pi. Pi. Pi mesti berada di atas. Pi per 180. Okey, ni.
nak tukar daripada darjah kepada radian, pi yang berada di atas. Daripada radian nak tukar kepada darjah, darjah berada terbalik je. Darjah di atas bila nak tukar kepada darjah. Okey. Jadi sekarang nak tukar kepada radian, pi di atas, darjah di bawah. So kita darabkan sajalah. Okey, darabkan dekat sini. 72 darab dengan pi-nya saya ambil sebagai 3.142. Okey. Bahagi dengan 180. Kemudian darab dengan 6. Okey. Dapat 7.54. 7.541. Okey, 7.541. Saya ambil dia kepada 4 angka bererti. Alright. Jadi sekarang kita dah 2 soalan. Pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, dia dah beri dah. Panel lengkoknya dah diberi 28. Lengkok yang besar ni dia beri 28. Kemudian dia suruh cari R. R dekat sini ialah jejari OA. Jejari bulatan ni lah. Okey. Kalau panjang lengkoknya nak cari jejari, masih boleh guna rumus yang sama. S sama dengan R theta. Okey. Tetapi kita nak cari R, nak cari jejarinya, maka R adalah sama dengan S theta bawah sini, maksudnya S per theta. Bermaksud R adalah sama dengan S-nya dekat sini ialah 28. Dan theta-nya, adakah theta-nya 145? Tengok. Bukan. Kalau lengkoknya dekat sini, mesti sudutnya itu ambil sudut yang ini. Kan? Jadi caranya macam mana? 360 tolak. Betul. 360 tolak dengan 145. Jadi kita dapat 360 tolak dengan 145. Jadi kita dapat dekat sini ialah 215 darjah. Tapi dalam darjah. Jadi dekat sini titanya ialah boleh saja kita tukar dulu titanya ini. Okey, 215 darjah, tukar dia dulu kepada radian sebab sudut mesti dalam radian. Maka nak tukar pada radian, pi berada di atas. Darab 180. Jadi dekat sini ada orang baru masuk. Okey, 215 darab dengan 3.142. Okey, bahagi 180. Jadi kita dapat 3.753. 3.753. Okey. 3.753. Itu dia punya sudutnya selepas kita tukar dia kepada radian. Jadi maka jejarinya ialah 28 bahagi dengan 3.753. Allah. 753. Okey, jadi dapat 7.461. Okey, jadi biasakan diri kita menulis kepada 4 angka bererti jawapan dia. Alright, dan soalan yang terakhir, iaitu diberi dekat sini cari sudut. Kalau tadi cari dia punya jejari, sekarang kita nak cari dia punya sudut. Panjang lengkoknya diberi dekat sini, panjang lengkok ini ialah 8.2. Formula sama saja. S sama dengan R theta. Okey, atau S sama dengan J theta pun boleh, ya. Bergantung pada awak gunakan jejari tu simbol huruf apa. Okey, jadi dekat sini kita nak cari sudut theta, maka theta adalah sama dengan R bawa ke sini jadi S per R. Okey. Jadi di sini theta-nya adalah bersamaan dengan S-nya ialah 8.2 dan R-nya ialah 4. Jadi kita dapat 8.2 bahagi dengan 4. Okey, dapat theta-nya ialah 2.05. Adakah itu jawapan dia? Jawapan akhir? Bukan. Dia nak degree. Dia nak dalam degree, okey kita tukar dia dalam degree. Nak tukar dia dalam degree, darab dengan, bila nak jadikan dia degree, mesti degree di atas. Bahagi pi. Okey, jadi dekat sini kita dapat 2.05 darab 180 bahagi dengan pi. Pi 3.142. Okey, dapat theta-nya ialah 117.44. Adakah ini jawapannya? Betul. Yang lain? Betul.
Tengok betul-betul soalan. Salah. Ah, yang Tolak. ini. Ya, betul. Oh, Jadi itu dekat bagian sini. dalam. Dia bagi dekat sini 8.2 ini yang sudut kita dapat dah tentulah sebelah sini kan. Tapi yang dia tanya ialah yang ini. Jadi apa perlu kita buat? Maka sudut theta ini ialah satu bulatan berapa sudutnya? 360. Okey, tolak dengan 117.44. Ini barulah jawapan akhir. Okey, 360 tolak 117.44. Jadi kita dapat 242.56 darjah sebab dia nak dalam degree. Okey, jadi hati-hati cuma dekat situlah. Kalau lengkoknya dekat sini, maka sudutnya yang kita cari-cari itu sudutnya dekat sini. Kalau cari sebaliknya, pastikan tolak 360 darjah, tolakkan dengan sudut yang kita dah dapat itu. Cikgu nak teruskan dengan yang ketiga iaitu berkaitan dengan luas sektor atau area of sector lah. Luas. Luas kalau sektor sebelum ini luasnya kita kira ialah kita guna ni kan kalau bulatan. Pi R kuasa 2. Itu formula kita belajar sebelum ni. Pi R kuasa 2. Kalau sektor sebahagian daripada bulatan bergantung pada sudut. Jadi kalau sudutnya theta bahagi 360 darjah darab dengan pi R kuasa 2. Itu kalau kita yang belajar sebelum ini. Okey, tapi untuk yang kali ini nak cari luas. Okey, luas adalah bersamaan dengan siapa yang dah belajar tu? Ada yang dah belajar belum? Ada kan yang dah belajar kan? Apa dia? Siapa belum ada yang belajar lagi dekat ni? Ada Okey. tapi lupa. Tapi lupa. Okey, tak apa. Jadi luas bersamaan dengan setengah R kuasa 2 theta. Okey, itu luas. Dan tajuk tingkatan 5 ni, dia punya bulatan, sudut dia, rumus dia, sudutnya ni dalam radian. Kalau yang macam ni dulu, masa awak belajar di menengah rendah tu, sudutnya dekat sini mesti dalam darjah. Okay, 50 darjah, 60 darjah. Tapi kalau dekat sini, luas, nak kira luas ke, nak kira panjang lengkok dia ke, sudut jadi mesti dalam radian juga. Itu yang kita belajar radian tadi tu. Okey. Jadi senang sahaja soalan yang pertama, contohnya dekat sini, cari luas diberi satu sektor yang sudutnya 2.5 radian, jarinya 7. Okey, bila kita nak cari luas ataupun area untuk sektor ini, bermaksud areanya adalah sama dengan setengah R kuasa 2 theta. R-nya ialah 7 dan ada kuasa 2. Theta-nya ni kita perhatikan, kalau dia dah memang dalam radian, terus ambil sahaja. Alright, macam tu. Terus masukkan sahaja. Jadi kiralah, tolong kira siapa ada kalkulator dengan dia. Dapat berapa? Ada yang tolong kirakan untuk saya tak? 61.25. Okey, bagus. 61.25. Unitnya apa? Tak payah fikir pasal unit. Okey, yang kedua. Yang kedua ini diberi, luasnya dah diberi, iaitu 140. Okey, sudut pun dah ada 65. Tetapi bila sudutnya dekat sini, luasnya yang diberi ni dekat atas ni, maka kita tak boleh guna sudut ini. Kita kena guna sudut yang di mana luas itu diberi. Kalau luas itu sektor yang major dekat sini, bermaksud kita kena cari luas yang ini. Jadi kalau sudut yang bawahnya itu 65, maka yang atasnya itu ialah 360 tolak dengan 65. Dapat 295 darjah. Okey. Jadi ingat tadi dari pesan bahawa kalau nak cari diberi luas, sudutnya ni mesti dalam radian. Ini dalam darjah. So kita tukar dulu siap-siap. Maka sudutnya dekat sini 295 darjah. Nak tukar dia kepada radian, mesti pi di atas. Pi bahagi 180. Okey. 295 darab dengan 3.142 bahagi 180. Jadi kita dapat 5.149. 5.149. Okey, itu dia punya sudut.
Sekarang nak kira jejari. Jadi kita masukkan dalam senarai rumus kita, iaitu nak kira luas, iaitu rumusnya ialah setengah R kuasa 2, R-nya tak tahu, nak cari R kuasa 2, titanya dah tahu tadi, masukkan 5.149, okey, setengah R kuasa 2 tita. Okey, adalah bersamaan dengan luas dan luasnya dah diberi iaitu 140. Okey, saya masukkan macam tu. Maka R kuasa 2 adalah sama dengan 140. Ini bahagi 2, pindah sini jadi darab 2. Ini hubungannya darab dengan 5.149, pindah sini jadi bahagi 5.149. So lagi sekali tekan kalkulator. 140 darab 2, kemudian bahagi 5.149. Betul tak? Okey, dapat 54.38. Jadi dekat sini R kuasa 2 sama dengan 54.38. Okey, belum dapat lagi jawapan dia yang akhir itu ya. Sebab itu R kuasa 2. Maka R-nya adalah sama dengan, okey, punca kuasa 54. Punca kuasa 54.38. Okey, jadi kita dapat jejarinya adalah 7.374. 374. Bila R kuasa 2 ni pindah sini jadi punca kuasa, dia patutnya ada tambah tolak. Tetapi oleh sebab ini jejari, iaitu panjang, jadi dia tak akan terima jawapan yang negatif. Jadi kita ambil jawapan yang positif sahaja. 7.374. Okey, itulah dia punya jejarinya. Okey, seterusnya. Pergi kepada soalan yang ketiga. Cari sudut dalam darjah. Okey, sudut kat sini. Luasnya dah tahu 21, jejarinya diberi 5. Okey, kita gunakan rumus ini. Luas adalah sama dengan setengah, okey, setengah R kuasa 2. R-nya dah tahu 5, masukkan sahaja. 5 kuasa 2. Okey, tita tak tahu nak cari, maka tulis tita. Dan diberi ini adalah bersamaan dengan luas. Luasnya dah tahu iaitu 21. Maka tita adalah sama dengan 21, 2 bawa ke sini jadi darab 2. 5 kuasa 2, ini darab dengan tita, pindah sini jadi bahagi. 5 kuasa 2 ialah 25. Jadi tekan kalkulator, senang. Iaitu 42, 21 darab 2 ialah 42. Bahagi dengan 25. Maka kita dapat titanya ialah 1.68. Setiap kali kita menggunakan formula ini, kita dapat tita dan tita itu adalah dalam radian. Dia dah memang siap-siap dah. Yang ini bila kita kira-kira masuk nilai semua, jawapan akhir itu ialah dalam radian. Okey, sekarang dia nak cari sudut dalam degree, dalam darjah. Jadi maka titanya adalah bersamaan dengan 1.68 dari radian nak tukar kepada darjah. Itu kita belajar tadi mula-mula. Bila nak tukar kepada darjah, darjah mesti di atas. Degree mesti di atas 180 bahagi pi. Okey, jadi kita dapat dekat sini 1.68 darab 180. Okey, bahagi 3.142. Dapatlah sudut tita dekat situ ialah 96.24 darjah. Okey, selesai penggunaan formula untuk area of sector. Luas, iaitu setengah R kuasa 2 tita. Dan ingat, tita untuk formula ini mesti radian. Yang ini ialah berkaitan dengan tembereng ataupun segmen. Okay. Luas tembereng, area of segment, yang ini, luas yang ini. Jadi yang ini, nak kira luas tembereng ini, okay, bagaimana caranya nak kira luas tembereng? Okay. Tadi kita dah belajar dah. Kita dah belajar tadi ialah luas sektor. Luas sektor tadi ialah luas semua sekali ni. Kan? Kita belajar tadi iaitu, kita belajar tadi yang pertama ialah cari area tadi. Kita cari luas yang ini, yang besar ni. Itu formulanya setengah, ini R kuasa 2, kemudian theta. Dan theta dekat sini adalah dalam radian. Okey, kalau kita menggunakan formula ini kita akan dapat luas semua sekali. Luas sektor semua sekali. Tapi sekarang kita nak kira yang hujung ni sahaja. Luas yang dekat segmen ni sahaja. Jadi kita tak nak yang ni. Tadi kita dah kira semua.
Tapi kita tak nak yang segitiga ni. Apa yang kena buat? Kita kena tolakkan dia. Kita kena buang yang ini, barulah kita dapat yang hujungnya sahaja. Jadi yang ini ialah luas untuk segitiga. Ini A, area, ini segitiga ya. Okey, macam mana nak kira luas segitiga ini? Siapa ingat dah belajar tajuk penyelesaian segitiga? Macam mana, apa dia formula luas segitiga? Form 4 dah belajar. Apa formula luas untuk segitiga? Bukan setengah darab tapak darab tinggi, tapi formula yang baru untuk luas. Bukannya yang menggunakan heron, bukan. Satu lagi tu. Siapa ingat? Setengah darab R square sin theta. Okey, dia sebenarnya kalau dalam formulanya tu, kalau formula segitiga macam ni. Kejap cuba tunjuk. Okey, kalau dalam formula untuk awak belajar dalam penyelesaian segitiga, okey, segitiga. Ini diberi titanya. Okey, dekat sini katalah 4, dekat sini katalah 7. Tita ini pun kita dah tahu. Jadi dia kata cari luas segitiga ini. Maka luasnya sebab dia bukannya segitiga bersudut tegak atau 90 darjah. Jadi kita kena guna luasnya adalah bersamaan dengan setengah hasil darab dua sisi yang diberi, 4 darab dengan 7. Okey, kemudian sin sudut di tengah-tengahnya. Okey, kalau dalam bahasa Melayu disebut sudut kandung yang terletak antara dua sisi sini. Sin theta. Theta ini dia mesti dalam darjah. Mesti dalam darjah. Okey. Jadi kalau dalam bentuk segitiga ni sekarang, setengah, okey, R kuasa 2. Kenapa dapat R kuasa 2? Sebab ini sudutnya sama sudut kat sini. Ini R, ini pun R. Sedangkan tadi 4, ini 7. Kita dah dapat 4 dengan 7. Tetapi kalau sini R, sini pun R, kita dah dapat setengah darab R darab R. R darab R jadi R kuasa 2. Sin theta. Dan di sini, okey, dekat sini, theta dekat sini adalah dalam darjah ataupun degree. Jadi kena ingat kat sini. Sudutnya kalau yang ada sin, bila ada sin, ada cos, ada tangent, sudut di belakang itu mesti dalam darjah ataupun degree. Jadi sekarang bila kita nak mencari luas tembereng ini ataupun area of segment ini adalah luas ini adalah bersamaan dengan luas ini, okey, tolak dengan luas segitiga. Sebab macam tu. Jadi luas yang semua ni tadi, ini dia. Okey, setengah R kuasa 2 theta. Dan, okey, sekejap. Tolak dengan segitiganya ini. Setengah R kuasa 2 sin theta. Okey, ini setengah sama dekat sini ada setengah. Sini R kuasa 2, sini pun ada R kuasa 2. Dia sepunya sama. Jadi kita boleh faktorkan, kita boleh letak dia di luar. Jadi bermaksud dekat sini saya keluarkan setengah R kuasa 2. Lepas tu yang dalam ini setengah R kuasa 2 darab dengan yang ini dah keluar, tinggal theta. Theta dalam kurungan. Theta, ni tolak, letak tolak. Ini dah letak di luar, dah fakturkan tadi, tak kat luar. Yang tinggal ialah sin theta. Okey, inilah dia formula untuk mengira area segmen di sini. Ataupun luas tembereng. Ini formula dia. Tapi kena ingat, formula ni ingat. Tapi yang ini lebih penting. Theta dekat sini dalam radian dan theta dekat sini dalam degree. Jadi dia berbeza dekat situ. Jadi dua-dua kita kena cari. Dalam radian pun kena cari, dalam degree pun kena cari. Okey, kita pergi kepada soalan dia yang pertama dekat sini. Okey. Diberi hitung luas tembereng berlorik. Area of segment. Yang ini, yang warna merah sini. Jadi kita nak kira yang ini. Okey. Yang pertamanya kita kena tahu sebab dekat sini mesti tahu sudut. Tak tahu sudut memang tak boleh nak guna formula ini pun. Jadi sudutnya tak tahu. Jadi kita kenalah cari sudut dulu. Jadi ini dia berkait dengan yang kita belajar tadi. Sebab dia beri apa dekat sini? Dia beri panjang lengkuk. Dia beri S. S iaitu 9.8. Dan S adalah sama dengan mengikut formulanya tadi. S adalah sama dengan R theta. Sama dengan 9.8. Kita nak cari theta. Theta adalah sama dengan 9.8. R ni pindah sini jadi bahagi dan R-nya dah diberi iaitu 3. Masukkan 3. Jadi
9.8 bahagi 3. Dapatlah 3.267. Titanya 3.267. Okey. Kemudian lagi dah tahu titanya, kita kena nak kira luas yang kawasan ini. Mesti tahu satu dalam darjah, satu dalam degree darjah, satu lagi dalam radian. Ini bila setiap kali guna formula ini, sudut yang kita dapat ini adalah dalam radian. Kan ya, ini R theta ini, theta dalam radian. Jadi sudut ini dalam radian. Jadi kita terus tukar sudut ini dari radian kepada darjah. Maka titanya kalau dalam darjah 3.267 darab dengan bila nak tukar kepada degree di atas 180 per dengan pi. Maka kita dapat berapa dekat situ? 3.267 darab 180 bahagi 3.142. Okey, saya ambil pi-nya sebagai 3.142. Jadi dapat dekat sini 187. Jadi rajahnya ni tak orang betul ni. Okey, titanya adalah bersamaan dengan 187.16. Rajah itu betul. Saya yang salah salin. Saya salah salin ke soalannya? Sekejap kita tengok. Saya yang salah salin lah. Saya salah salin soalan. Saya betulkan sikit Okey, ini dia jarinya dekat sini bukan 3, dia 8. 8. Ini 8. Okey, saya betulkan. Kalau tidak nanti dia tak logik. Okey, jadi 9.8 bahagi 8. Jadi dapat 1 perpuluhan ni saya pangkal dulu. Saya betulkan balik semula. Titanya 1.225 radian. Okey, saya potong yang ni buat yang baru. Maka titanya kena tukar sebab dia nak dalam radian mesti kedua-duanya. Dalam radian, dalam degree. Jadi yang ini saya tukar dalam degree-nya 1.225 darab 180 bahagi dengan pi. Okey. Darab 1.225 darab 180. Okey, bahagi dengan pi 3.142. Okey, barulah dapat sudutnya iaitu 70.18 darjah. Baru betul. Salah salin soalan. Okey, jadi dapat macam ni. Kita dapat dua-dua ni baru kita gunakan rumusnya untuk mencari area segmen yang berlorek ini. Okey, jadi kita dapat luas ini. Luas ini okey. Luas tembereng berloreknya adalah sama dengan setengah, okey ikut je formula tu, setengah R kuasa 2, R-nya dah tahu tadi 8, so 8 kuasa 2. Okey, kemudian theta tolak sin theta. Theta-nya ini mesti dalam radian. So theta-nya dalam radian, ini dia 1.225. Okey, dalam radian, kemudian tolak dengan sin dalam degree. Ini dia 70.18. Okey, maka tekan kalkulator. Okey, siapa yang ada kalkulator boleh tolong kira sama. Biasakan diri awak untuk mengira 1.2 kita selesaikan dalam kurungan 1.225 tolak dengan sin 70.18. Okey. Dapat yang dalam kurungan ini ialah 0.2842. 2842. Okey. Lepas tu yang ini 64 bahagi dengan 2 ialah 32 darab dengan 0.2842. 0.2842. Alright. Dapat dia punya luasnya 9.0944. Kalau jawapan dia pendek, ambil je lah semua jawapan tu. Tapi kalau jawapan dia panjang, tulislah dia kepada 4 angka bererti dan tolong jangan bundarkan dia menjadi 9 sahaja ataupun 9.1. Tu tak boleh. Okey.
Dah selesai untuk yang ini. Pergi kepada soalannya yang kedua. Okey. Soalan yang kedua ialah panjang RS diberi ialah 22 cm. RS itu yang ini. Ini dipanggil RS ini dipanggil panjang perentas. Perentas. Okey. Jadi panjang perentas ini diberi sebagai 22. Jarinya diberi 12. Kalau sini 12, sini pun 12. Sebab jari juga kan, OR, OS jari bulatan. Okey, 12, ini 22. Soalannya cari luas kawasan yang berlorek. Kawasan dilorek kan ni. Okey. Ini tak ada panjang lengkok. Jadi kita tak boleh guna formula S sama dengan R theta. Tak boleh. Sebab tak ada panjang lengkok. Nak cari sudut theta ni. Apa-apahan nak cari kawasan berlorek ini, area segmen ini, luas lembaran ini, mesti tahu sudut dalam radian dan juga dalam degree. Okey, sekarang sudutnya tak tahu. Nak guna S sama dengan R theta tak boleh sebab panjang lengkok RS ni tak tahu. Yang diberi ini saja, segitiga ini. Ini 12, ini 12, ini 22. Okey, siapa ada idea? Nak guna formula apa? Ini tajuk ni dah belajar dah tu. Dalam tajuk penyelesaian segitiga. Tajuk penyelesaian segitiga ada. Apa dia? Ingat tak? Formula dia, kalau formula apa? Segitiga ni, ambil kertas sekejap. Okey. Ni. Bila tahu macam ni sebab kalau soalan-soalan bulatan ini dia selalu beri soalan itu merentas kurikulum. Maksudnya dia libatkan tajuk lain sekali semasa kita menjawab. Okey, diberi macam ni. Okey, ini. Ini titanya. Ini tahu 12, ini tahu 12. Ini tahu 22. Jadi kita tak boleh guna formula yang kita belajar dalam sukatan membulat tadi. Untuk dapatkan sudut theta. Okey. Kita kena gunakan tajuk pengetahuan awak dalam tajuk penyelesaian segitiga. Dalam penyelesaian segitiga ada dua rumus, iaitu satu yang untuk sin. Satu lagi ialah yang cos. Yang mana satu? Formula yang mana? Yang sin ke yang cos? Cos. Macam mana kita tahu cos? Okey, dia tunjuk kat sini Betul, kita kena gunakan cos. Kenapa kita nak guna cos Kenapa kita tak boleh guna sin? Sebab kalau kita nak guna rumus sin, yang sin tu macam ni tu. Ni. A per sin A sama dengan B per sin B. Formula ni. Kita tak boleh guna sebab kalau nak guna rumus sin, dia mesti ada berlaku persilangan. SI ni akan menunjukkan sin. Sin. Dia akan berlaku silang di antara theta dan juga sisi. Maksudnya theta ini tahu, sisi ini tahu. Contoh macam ni. Kalau misalnya ada satu segitiga, dekat sini ada diberi katalah 8, dekat sini katalah 6. Lepas tu dekat sini diberi sudutnya dekat sini 55 darjah. Okey. Kalau dekat sini dia berlaku silang. Silang dekat situ bermaksud ada bersilang di antara theta dan juga sisi. Theta sudut dan juga sisi. Dia bertemu ni ada. Ini tahu, ini pun tahu. Kita guna petua sin. Tapi bila tak ada, bila sudut pun tak tahu, kita memang tak boleh langsung menggunakan petua sin. Kita kena guna petua cos. Okey, petua cos tu macam mana? Okey, jadi di sini untuk menggunakan petua cos, ini sudutnya. Sudutnya theta dekat sini, sisi yang bertentangannya adalah 22. Jadi kita kata macam ni. 22 adalah sama, 22 kuasa 2 adalah sama dengan dua sisi lagi pun kuasa 2, 12 kuasa 2 tambah dengan sisi satu lagi pun 12 kuasa 2, lepas tu tolak dengan 2 darab ini darab ni, 2 darab 12 darab 12. Kemudian cos theta. Ini dia formula dia. Okey. Jadi kalau kita nak cari theta inilah, ni nak cari theta ni. Theta dia kat ujung situ. Boleh je kita selesaikan dulu yang ini. 22 kuasa 2. 22 kuasa 2 kita dapat 484. 484 sama dengan 12 kuasa 2, 144. Lepas tu ada tambah lagi dengan 144. Kita selesaikan ini jangan tolak dengan ni.
144 tambah dengan 144, kita dapat 288. Okey. Tolak dengan ini 2 darab 12. 2 darabkan dengan 12, darab lagi dengan 12. Okey. Sama macam ni. Dapat 288 juga. Cos theta. Ada orang dia letak dah cos theta ke depan ni siap-siap pun boleh juga. Jadi dekat sini, jangan pergi tolakkan 288 ni dengan 288 ni kan dah di kosong pula. Ni tak boleh tolak sebab 288 ni dia darab dengan cos theta. Okey, jadi saya tulis macam ni. Maka cos theta adalah sama dengan, okey, ini bawa ke sini, ini bawa sini. 2, ini algebra 288 tolak dengan 484. Ini bila bawa ke sini dia jadi positif dah. Kemudian 288 tu pindahkan ke sini jadi 288. Tahu ke tu? Macam ni. Kita bawa ni pindah ke sini. 28, Allah bawa babi. 288. Okey. Cos theta sama dengan, ini negatif, bawa sini jadi positif. Okey, ni 288. Ini pindahkan ke sini jadi tolak. Maka cos theta ada sama dengan 288 tolak 484 macam ni. 288 ni pindahkan ke sini jadi bahagi. Sama macam tu. Okey, maka selesaikanlah ini. Alright. 288 tolak 484 sama dengan bahagi dengan 288. Okey, dapat negatif 0.6806. 6806. 4 angka berarti. Okey, cos theta. Maka theta-nya sama dengan, okey, kalau cari theta-nya ialah kita kena cos ni pindah ke sini, dia tekan shift, tekan cos. Macam tu. Negatif 0.6806. 6806. Dapat 132.89. Okey, itu dalam darjahnya. Bila dia kata nak cari luas kawasan berlorek ini ialah luas tembereng ataupun area segment, kena tahu sudutnya dalam radian dan juga dalam degree. Dalam degree dah tahu, jadi sekarang kita kena tukar dia dalam radian. Okey, jadi theta-nya kalau dalam radiannya 132.89, dak tukar kepada radian pi di atas. Macam tu. Pi berada di atas. Jadi tekan lagi sekali 132.89 darab pi 3.142 bahagi 180. Okey. Bahagi dengan 180, jadi kita dapat nilainya ialah 2.3196 ataupun dapat nilainya 2.3. Ini 9 ni naik, tengok belakangnya nak buat 4 angka berti kan. Ni 6 naik 1 sini jadi 10. Jadi dekat sini dia jadi 2.320. Okey, ini dalam radian. Dalam radian. Okey, barulah kita boleh cari luas kawasan berlorek ini gunakan formula ini. Maka luas kawasan berlorek adalah sama dengan setengah. Okey. Ini area. Okey, setengah R kuasa 2, R-nya ialah 12. Kuasa 2. Theta mesti dalam radian. Okey, theta-nya dalam radian. Ambil dalam radian ini 2.320. Tolak dengan sin theta. Theta ini mesti dalam darjah. Sin, ambil dalam darjahnya. 132.89. Okey, dia soalan SPM dia selalu macam ni ya. Memang dia ada penggunaan teorem pertiga Resla, penggunaan petua cos ataupun petua sin ya. Okey, jadi dekat sini tekan saja kalkulator. Senangnya jadi 2.320 tolak dengan sin 132.89. Kita selesaikan dalam kurungan ni dulu. Okey, dapat tu. Kemudian darab dengan 144. 12 kuasa 2, 144. Kemudian bahagi dengan 2. Dapatlah jawapannya 114.29. Ataupun boleh juga diberi 114.3 pun boleh. Inilah dia luas bagi area of segment ini.
Okey, kawasan blok ini. Cuma dekat sini soalan dia panjang cara menjawabnya sebab dia ada melibatkan penggunaan petua kos yang belajar dalam tajuk penyelesaian segitiga dekat sini sebab nak cari sudut ni tadi. Okey. Itulah dia sahaja untuk tajuk sukatan membulat. Okey. Tunjuk balik semula yang kita dah belajar tadi. Tajuk sukatan membulat ni pendek je. Tapi kalau masa menjawab dia, soalan dia sukar circular measure. Okey. Jadi dekat sini, mula-mula kita belajar tadi ialah penukaran darjah ke radian, radian ke darjah. Kalau nak tukar ni, saya tulis balik semula. Kalau dari darjah nak tukar kepada radian, kita darab dengan pi per 180. Kalau daripada radian nak tukar kepada darjah, darab dengan darjah di atas. Bagi pi. Okey. Sudutnya itu darabkan. Sudutnya darabkan ni. Okey, itu kita belajar tadi. Kemudian kita belajar juga mengira panjang lengkok. Arc length of a circle. Jadi dekat sini sama dengan R theta. Theta mesti dalam radian. Mesti dalam radian. Jadi itu tadi kita dah belajar penukaran daripada darjah kepada radian. Okey, dan perhatikan tadi ialah dekat mana lengkok dia. Dekat mana lengkok dia, dekat situlah sudut yang kita dapat. Kalau lengkoknya, kalau sudutnya kat sini, maksudnya kita akan dapat lengkok yang ini. Jadi hati-hati. Okey, kemudian yang ketiga yang kita belajar tadi ialah area of sector. Setengah R kuasa 2 theta, formula dia. R theta dekat sini mesti dalam radian. Kemudian penggunaan dia kalau diberi luas. Kalau diberi luas, okey, kita masukkan dalam formula luas. Menggantikan dekat luas di sini. Kalau macam ni tadi, kita diberi luas, lepas tu kita dapat sudut. Sudut yang kita dapat ini, sudut ini ialah dalam radian. Jadi bila kita dapat sudut, sudut itu terus dalam radian. Kalau diminta sudut dalam degree, kita kena tukar darab pula dengan 180 per pi. Okey, dan yang terakhir cikgu ajar tadi ialah berkaitan dengan term bearing ataupun segmen. Nak cari luas yang dekat hujung sini. Caranya ialah kita cari luas yang besar tolak dengan luas yang kecil, luas segitiga. Luas segitiga. Maka kita akan dapat luas hujung ni. Dan cikgu dah permudahkan rumus ini. Tapi ada je masa exam pelajar cari satu-satu. Dia cari luas sektor ni dulu. Okey, dah dapat jawapan. Kemudian dia cari pula luas segitiga ini. Dah dapat jawapan akhir tu baru dia tolakkan. Pun boleh juga, tak ada masalah. Masih betul. Cuma cikgu dekat sini, cikgu tunjukkan cara yang pendek, yang lebih pantas untuk awak dapat jawapan. Yang penting, sudutnya dekat sini, 1 radian. Kalau ada sin, ingat ya, ada sin ke, cos ke, tangent ke, dekat depannya, sudutnya yang belakang dekat sini mesti dalam darjah ataupun degree. Okey, untuk tajuk yang ini, untuk tajuk term bearing segmen ini, sudutnya dua-dua kena tahu. Dalam radian kena tahu dan degree pun kena tahu.